Kami tahu bahawa pencipta wujud, kerana ciptaan wujud. Dan Al-Quran mengatakannya dengan jelas berkali-kali, adakah kamu tidak memikirkan ciptaannya? Tidakkah kamu melihat ke langit pada waktu malam? Adakah anda tidak melihat dunia di sekitar anda? Adakah anda tidak melihat diri anda sendiri? Adakah anda tidak pernah menginternalisasikan diri anda untuk mengetahui bahawa aku wujud? Lihatlah jantung manusia, otot yang kita anggap biasa saja. Tanpanya kita tidak akan hidup dan ia mula berdegup. Sejak awal konsepsi manusia, sangat awal dalam proses embrio, dalam rahim ibunya, pada saat jantung terbentuk, ia mula berdegup. Dan ia terus berdegup sehingga hari anda mati. Anda tidak perlu memikirkannya, anda tidak perlu mengawalnya, anda tidak dapat mengawalnya. Anda boleh repair ia dengan beberapa cara, tetapi bayangkan sebentar. Jika anda terpaksa membuat jantung anda berdegup secara kognitif, setiap saat, setiap hari, cuba teka bagaimana kehidupan anda. Sentiasa bertahan untuk hidup, untuk seumur hidup. Jika anda lupa sebentar, itu saja, anda mati serangan jantung, habis. Barang ini berterusan berdegup tanpa henti. Fikirkan pula tentang mata manusia. Lihatlah pula kanta lensa yang terhebat di dunia sekarang, dicipta oleh cendekiawan masa kini. Teleskop yang dapat melihat ke seluruh alam semesta. Kanta lensa mata yang kuat, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang hampir boleh tiru kanta mata manusia. Tiada satu pun. Tak sampai pun yang telah atau yang hampir sama kemampuannya untuk memfokus, keupayaannya untuk memproses cahaya dalam masa yang cepat untuk dapat melihat dunia di sekeliling anda. Tidak dapat ditiru. Lihatlah hati manusia. Ini bukan jantung, ya. Sesuatu yang kita mudah lupa dan tidak sedar akan hati kita. Dan tanpanya anda mati kerana hati ini sepanjang hari teka apa yang dilakukannya. Ia menganalisis darah anda secara kimia. Sepanjang masa hati anda menganalisis secara kimia setiap titisan darah di badan anda dan menyah toksinnya dan mengekalkannya pada tahap yang akan membuatkan anda kekal hidup. Pada saat ia mula tidak berfungsi seperti mana ia patut, badan akan mula meracuni dirinya sendiri. Kita tidak perlu memikirkannya. Ia terus melakukannya. Otak. Lihatlah otak, bahagian anatomi manusia yang sebenarnya masih belum banyak kita mengetahui tentangnya. Kita mengatakan bahawa kita hanya menggunakan mungkin 10%, sedikit lebih kurang dari itu. Tapi untuk apa yang selebihnya, kita tak tahu. Sebab kita mempunyai kemampuan yang sangat terhad untuk memahami perkara-perkara tertentu ini. Tapi lihatlah otak. Sesebuah komputer belum dapat dicipta yang dapat mereplikasi proses yang berlaku di antara neuron otak manusia dan cara ia menyampaikan maklumat. Cara ia mengawal tahap serotonin dan perkara-perkara yang bersifat itu. Tidak dapat dibayangkan untuk mengkaji anatomi manusia dan kemudian berfikir bahawa tidak ada reka bentuk yang berlaku di sini. Kapasiti badan manusia yang luar biasa, melakukan perkara yang dilakukan tanpa berfikir, bahawa komputer maju mengambil proses mega. Kita pula semakin pandai menjadikannya lebih kecil. Mereka masih memerlukan proses yang sangat rumit dan mereka tidak selalu berfungsi. Tubuh manusia melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Ia melakukan apa yang sepatutnya dilakukan dalam kebanyakan kes, melainkan jika kita jatuh sakit.